Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Teacher Nadia. Jadi hari ini kita akan tengok lagi subjek matematik dengan tajuk persamaan kuadratik. Okay, student, are you ready? Okay, let's go. Baiklah, untuk hari ini Teacher Nadia akan gunakan Vschooltrend, nota Vschooltrend untuk penerangan. Jadi, dalam Vschooltrend ni sebenarnya ada nota yang berwarna-warni disediakan. Adik-adik boleh download. Student boleh download dan student boleh print juga nota ni. Dan dalam masa yang sama ada banyak exercise yang ada dekat dalam Vschooltrend ni. Dalam masa yang sama kita ada format peperiksaan di mana student boleh practice macam mana nak jawab exam ikut format sebenar dalam masa yang ditetapkan. Seronok kan? Okey, berbalik kepada topik kita hari ini, quadratic function, fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik. Okey, apa yang dikatakan dengan persamaan kuadratik? Okey, persamaan kuadratik ini adalah dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana nilai A tidak boleh sifar atau kosong. Dan A, B dan C dekat sini sebenarnya ada nilai ataupun ada value nombor. Jadi ini adalah constant lah. Dan manakala X dekat dalam persamaan ini adalah sesuatu yang kita tak tahu, unknown. Kemudian dalam satu persamaan kuadratik, kena ingat power paling tinggi adalah 2. Maksudnya dekat sini AX kuasa 2. Jadi ini adalah kuasa yang paling tinggi dalam persamaan kuadratik. Kalau lebih daripada tu, maksudnya itu bukan persamaan kuadratik. Dan kalau kurang daripada tu, juga bukan quadratic expression. Okey? Dan satu lagi yang student kena tahu adalah quadratic expression ni cuma ada satu variable. Satu variable maksudnya dalam persamaan ni dia hanya ada X. Tapi variable ni boleh dalam bentuk huruf yang lain. Boleh represented by any letter, sama ada kita ada A sampai Z, jadi kita boleh gunakan huruf yang mana satu pun dalam persamaan kuadratik. Tapi kalau dekat sini huruf Y, Y kuasa 2, jadi dekat sini pun dia akan jadi BY tambah C. Okey? Dan ini adalah contoh persamaan kuadratik yang ada. Sebagai contoh, 8A kuasa 2 tambah 2A tolak 5. Jadi kita A kuasa 2, kuasa paling tinggi adalah 2. Dan dia punya variable adalah A. Dan untuk example yang kedua adalah 4x square minus 7x. Jadi dia punya ni kuasa paling tinggi adalah 2 dan dia punya variable huruf X. Dan yang ketiga adalah 1/5 X kuasa 2. Dan kena ingat highest power dia adalah kuasa 2 untuk persamaan kuadratik. Okey. Kemudian kita tengok kepada fungsi kuadratik. Apa yang dimaksudkan dengan fungsi kuadratik? Okey, fungsi kuadratik ni kita akan tulis dalam bentuk ni. F untuk fungsi ataupun function dalam kurungan X. Sama dengan persamaan kuadratik tadi. Jadi kalau dalam persamaan kuadratik, kalau variable dia huruf B, jadi dekat dalam kurungan ni pun juga akan jadi huruf B. Jadi a quadratic function is a many to one relation. Maksudnya ada banyak kepada satu. Itu adalah hubungan banyak kepada satu. Jadi kita tengok kalau dalam bentuk graf pula. Macam mana kita nak kenal pasti graf ni dalam bentuk senyum ataupun dalam bentuk mangkuk terbalik. Okey. Kalau koefisien X kuasa 2, maksud koefisien X kuasa 2 ni adalah nilai A lah. Maksudnya per kali bagi X kuasa 2 ni, kalau nilai dia positif ataupun lebih daripada kosong, jadi bentuk dia adalah senyum. Maksudnya kalau dia lebih daripada sifar, maksudnya dia akan jadi bentuk senyum. Yalah, kalau kita ada duit yang banyak, positif, kita akan senyum. Okey? Jadi dekat sini, bila bentuk graf macam ni, dia akan ada minimum point. Maksudnya, titik minimum yang paling bawah. Jadi ini adalah contoh persamaan kuadratik yang telah diletakkan dalam bentuk graf. Persamaan dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Selain daripada Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3, kita juga boleh gunakan
Ingat tadi fungsi kuadratik f(x) bersamaan dengan persamaan ini. X kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Jadi macam mana pula kita nak dapatkan nilai-nilai ni? Nilai 3, 1 dan 3 dipaksi X dan paksi Y. Okey, ada step by step yang kita kena buat. Untuk yang pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai, sebagai contoh kita masukkan nilai X kosong dan kita masukkan nilai Y kosong. Macam mana kita nak buat tu? Okey. Teacher akan letakkan dekat sini. Bila kata fx sama dengan kosong, ataupun ini sama juga macam nilai y sama dengan kosong. Jadi persamaan dia akan jadi x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 sama dengan kosong. Tapi sebelum tu, apa yang kita buat adalah satu lagi, apabila nilai x kosong, dia akan jadi bentuk f kosong, maksudnya nilai x tadi, semua kita gantikan dengan kosong ataupun sifar. Jadi berapa jawapan untuk yang ni? Sifar tolak sifar tambah 3. Jadi kita dapat 3. Jadi ini adalah nilai pada paksi Y. Maksudnya sifar 3. Jadi kita dapat kedudukan ni. Dan untuk paksi X pula, apa yang kita perlu buat adalah kita kena selesaikan persamaan kuadratik ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni? Okey, first kali apa yang kita perlu buat adalah, okey, ingat lagi tak darab silang macam mana kita nak dapatkan pemfaktoran? Okey, untuk pemfaktoran ni, kalau masih ingat, bagus. Kalau dah lupa, tak apa. Kita masih lagi belajar. Kita kena buat praktis banyak-banyak supaya kita lebih mahir. Okey, ini adalah persamaan kuadratik tersebut. Jadi macam mana kita nak selesaikan, kita akan gunakan pemfaktoran. Untuk gunakan pemfaktoran, apa yang kita perlukan adalah kita kena lihat dua bahagian ni. Yang pertama dan yang ketiga. Jadi, apakah possibility untuk dapatkan X kuasa 2? Okey, kita boleh jadi X darab dengan X. Dan 3 pula, macam mana kita nak dapatkan nilai 3? Kita boleh kata 3 kali 1 ataupun negatif 3 kali negatif 1. Sebab dia positif kan? Jadi itu adalah kemungkinan untuk dapatkan nilai 3. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat darab silang. Jadi untuk darab silang, ingat kita kena dapatkan nilai X kuasa 2 dekat sini. Yang ni positif 3. Dan dekat sini sepatutnya kita kena dapat negatif 4X. Jadi dalam konsep ni, apa yang teacher akan buat sekarang adalah teacher akan ambil nilai ni dan nilai yang kedua ni. Jadi kita letak untuk buat darab silang. X darab dengan X dapat X kuasa 2. Dan dekat sini pula kita ambil negatif 3 dan negatif 1. Jadi bila kita darabkan, kita buat darab silang kan? Dekat bahagian sini semuanya perlu darab. Di bahagian sini semua perlu darab. Dekat bahagian sini, bahagian bawah ni, selepas garisan dan di bawah garisan dia akan jadi tambah. Okey, dekat sini apa yang berlaku adalah
Ini akan jadi, bila darab, dia dapat negatif 3x. Kita tuliskan nilai dia dekat sini. Ini akan jadi negatif 1x. Jadi negatif 3x tambah negatif 1x, dia akan jadi negatif 4x. Jadi ini adalah persamaan yang kita cari. Ini adalah pemfaktoran untuk ungkapan kuadratik yang ni. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan dekat dalam ni. Jadi kita tahu dia punya pemfaktoran dia akan jadi x tolak 3 dan x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi nak dapatkan nilai x dekat paksi x ni, jadi kita buat x tolak 3 sama dengan sifar. Dalam masa yang sama, x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi bila nilai y dia sifar, berapa nilai x dia? Okay, x tolak 3 sama dengan sifar. Tolak 3 tu, negatif 3, bila kita pindah ataupun kita migrate ke sebelah, ke bahagian sebelah, dia akan jadi positif. Jadi dia akan jadi x sama dengan 3. Okay. Dan x tolak 1 pula, negatif 1 migrate ke sebelah, berpindah ke bahagian yang lain, dia akan bertukar juga. Jadi dia akan jadi positif. Itu yang kita dapat 1 dan 3. Okey. Kemudian macam mana kita nak dapatkan titik minima? Okey, titik minima ni, apa yang kita perlu buat adalah mula-mula kita kena ketahui, sebab ini adalah kiri dan kanan, dia simetri. Jadi kita nak tahu tengah-tengah. Apa yang kita buat adalah kita tambahkan ni dan kita bahagi 2. Jadi dia dapat 2. 1 tambah 3 bahagi 2 dapat 2. Jadi ini adalah nilai di tengah-tengah. Bila kita tahu nilai x adalah 2, kita masukkan dalam persamaan tadi. Kita tahu x nilai dia 2. Jadi berapa nilai y? Jadi dekat sini, kita cuma perlu masukkan je. Bila kejap ya. Apabila x sama dengan 2, kita nak tahu berapa nilai y. Jadi kita masukkan dekat dalam persamaan tadi. Tadi kan x kuasa 2, kemudian tolak 4x dan tambah 3. Jadi kita masukkan nilai x dekat situ. X tadi 2, kemudian tolak 4 darab dengan 2 dan tambah 3. Okey, dapat berapa? 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 8. 4 tolak 8 tambah 3. Jadi 4 tolak 8 tambah 3 dapat berapa? Okey, 4 tolak 8 tambah 3. Kita dapat negatif 1. Betul tak? Jadi kita dapat poin minima dia 2 dan negatif 1. Okey, clear? Okey. Jadi, bila nilai A pula negatif. Anggap macam kalau A negatif ni maksudnya duit kita tak ada, duit kita negatif, dalam akaun negatif, apa yang berlaku? Kita masam. Jadi dia punya tu pun berbentuk ke bawah. Jadi dekat sini bila A kurang daripada kosong, graf ni akan menunjukkan wajah masam. Jadi graf ni bila ada wajah masam, maksudnya dia akan ada titik yang paling tinggi, maximum point. Macam mana kita nak buat? Langkah dia sama juga dengan langkah yang tadi. Apa yang kita buat adalah mula-mula kita kenal pasti titik pertemuan dekat paksi X dan juga paksi Y. Okey, bila kita dah dapat nilai paksi X dan paksi Y, okey, antara kedudukan paksi X, kita bahagi 2, kita dapat titik paling atas, titik nilai X, dan kemudian kita masukkan dalam persamaan tadi, dan kita akan dapat nilai Y. Okey, jadi kita akan, teacher akan tunjukkan persamaan untuk yang ni.
Jadi ingat tadi, apa yang kita buat adalah mula-mula kita dapatkan kalau Y sama dengan sifar, jadi X dapat berapa? Itu satu. Dan satu lagi, kalau X sama dengan sifar, berapa pula nilai Y? Okey, macam mana kita nak dapatkan kalau X sama dengan sifar? Jadi kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Fx dia adalah, persamaan dia kita ambil yang ni. Jadi dekat sini dia 7 tambah 6x tolak x kuasa 2. Jadi bila x nilai dia jadi sifar, apa berlaku? 7 tambah 6 darab sifar tolak sifar kuasa 2. Jadi dia dapat nilai Y dia sebagai 7. Okey, kita dapat 7 kan? X dia kosong, Y dia 7. Jadi dekat sini, koordinat yang ada dekat sini adalah X kosong, Y dia 7. Sekejap kita movekan. Kemudian bila Y sama dengan sifar, maksudnya persamaan dia jadi 7 tambah 6x tolak x kuasa 2 sama dengan sifar. Okey, apa berlaku? Kita buat darab silang. Ingat tadi kan darab silang, macam mana kita nak buat? Jadi dekat sini persamaan ni kita kena susun lah. Maksudnya yang kuasa paling tinggi dekat depan. Negatif x kuasa 2 tambah 6x tambah 7 sama dengan sifar. Jadi dekat sini sama tadi, kita tengok ungkapan yang pertama dan yang ketiga. Yang ni dan yang ni. Jadi yang ni maksudnya ni akan jadi negatif x darab dengan x. Kebarangkalian untuk dapat negatif x kuasa 2. Yang ni pula, of course lah, 7 darab 1. Betul tak? Okey. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan untuk buat darab silang. Okey. Yang dekat sini nak ikutkan kena banyak praktis. Okey, jadi dekat sini kita letakkan negatif x dengan x dan 7 dan 1. Jadi 7 darab 1 dapat positif 7. Negatif x darab dengan x dapat negatif x square. Dan kemudian yang ni kita akan buat darab silang. Jadi dekat sini akan jadi 7 darab dengan x. Jadi 7x. Ini pula negatif x darab dengan 1 dapat negatif x. Jadi 7x tambah dengan negatif x. Kita dapat 6x. Jadi ini adalah persamaan yang kita cari. Okay, apa yang berlaku di sini adalah pemfaktoran untuk ungkapan ni dia akan jadi negatif x tambah 7 darab dengan x tambah 1 sama dengan sifar. Jadi untuk tahu nilai y, kita tahu nilai y adalah sifar. Dan apa yang kita nak buat adalah kita buat satu persatu lah. Negatif x tambah 7 sama dengan sifar. Jadi negatif x, bila 7 kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif juga, betul? Jadi negatif x sama dengan negatif 7. Tapi sekarang ni dekat x ni ada negatif. Jadi kita pindahkan negatif ke sebelah. Negatif ni kalau pindah, dia akan pindah dia lah. Negatif tu negatif lah. Maksudnya dia akan jadi x sama dengan 7. Sebab negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey, ini untuk
untuk koordinat yang pertama, iaitu X dia 7, X dia 7, Y dia sifar. Dan satu lagi tadi, X tambah 1 kan? X tambah 1 sama dengan sifar. Jadi, 1 pindah ke sebelah, dia akan jadi, dia bertukar. Daripada positif menjadi negatif. X sama dengan negatif 1. Jadi, untuk koordinat yang ni, dia akan jadi X dia negatif 1 dan Y dia sifar. Okey, itu yang student nampak dekat sini. Untuk titik ni dekat paksi X dan ni. Kita dapat 7 sifar dan juga negatif 1 sifar. Tadi dekat sini kita dah dapat 0, 7. Kat sini, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian bila kita nak cari titik tengah, kita tahu nilai negatif 1 dan 7. Apa yang kita buat adalah kita tambahkan nilai ni dan bahagi 2 untuk dapatkan dia punya tengah-tengah. Jadi negatif 1 tambah 7, kita dapat 6. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Jadi ini adalah titik tengah yang kita nak dapatkan titik puncak tadi. Jadi itu adalah nilai X. Nilai X dia adalah, kat sini nilai X dia adalah 3. Jadi kita dah tahu nilai X dia 3, kita masukkan semula ke dalam persamaan. Bila X sama dengan 3, kita masukkan dalam persamaan 3 negatif. Sekejap. Mana persamaan dia tadi? Okey ni. 7 tambah 6 darab 3 tolak 3 kuasa 2. Jadi dekat sini apa yang berlaku adalah maksudnya 7 tambah 6 kali 3, 18. 3 darab 3, 9. Jadi 7 tambah 18, kita dapat 25. 25 tolak 9, kita dapat 16. Betul tak? Jadi untuk perkongsian tentang persamaan kuadratik, sampai sini saja. Jadi kalau student nak lagi tahu tentang persamaan kuadratik ataupun topik lain, nak request, bagi tahu, komen dekat bahagian komen. Jadi teacher akan buat video baru berdasarkan request daripada student. Okey? Jadi untuk hari ini saja daripada teacher Nadia. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.